Sepatutnya bila dia minta air tu, kita diajar supaya apa dia? Sebut dulu la ilaha illallah. Kita tukar. Ni kena ingat ni, jemaah sekalian. Bila siapa saja yang dekat dengan kita, dekat nak menghadap depan Allah, dia dahaga. Bila dahaga, dia akan minta air. Dia minta air. Bila dia minta air tu, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada kali ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai sifat malaikat maut, kala mana mencabut nyawa di kalangan hamba-hambanya. Kita masih lagi dalam cerita dalam tajuk ini pada muka surat 77 kan. Kita berhenti pada tajuk tersebut di mana kita sebut tentang Abu Huzaifah Ishaq ibn Bashar menyebut hadis daripada Ibnu Umar bahawa malaikat maut pernah mengatakan pada Allah, Tuhanku, sesungguhnya hamba kamu Ibrahim takut terhadap kematian. Ini cerita tentang bila nak cabut nyawa Nabi Ibrahim AS. Lalu malaikat maut ni sebut pada Allah, sebut pada Allahnya, wahai Tuhanku, Nabi Ibrahim ni takut terhadap kematian. Allah berkata kepadanya, lalu Allah jawab pada malaikat maut ni, katakan kepada Ibrahim itu bahawa seorang kekasih itu dia jika lama berpisah dan kekasihnya akan merasa sangat merindukan. Ini sebut demikian. Sebut begini pada malaikat maut, pada Ibrahim itu, seorang ni kalau dia berpisah lama tak berjumpa, dia akan rindu untuk berjumpa. Kalau dia rasa bahawa dia ni kekasih aku dan dia ni dekat dengan aku, tentu dia akan gembira untuk berjumpa dengan aku. Itu cara nak sebutnya. Bila ada di kalangan kita ni rasa takut, ulama-ulama sebutnya malaikat akan pujuk. Malaikat akan pujuk. Pujuk ni berdasar pada ayat Al-Quran Karim. Allah SWT sebut, bila kita dekat nak meninggal dunia, dia ada dua kalimah yang biasa kita dengar. Kita akan dengar. Kalimah ni disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ni kalimah pujuk, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah pada Allah dalam keadaan kamu Allah redha pada kamu dan kamu redha pada ketentuan Allah. Ini ayat pujuk dia panggil. Ayat yang di mana nak suruh kita ni jangan rasa takut bila dekat nak meninggal dunia. Di antara benda yang akan dilalui di kalangan setiap kitanya ialah rasa takut, membayangi suasana yang nak dilalui akan datang nanti. Bila kita membayangi saat kita nak lalui malam pertama ke tiada barzah, seorang-seorang dalam kubur, kemudian keadaan pada kita gelap pekat, suasana kita dalam kubur ni, dia jadi rasa takut. Takut ini dipujuk oleh malaikat. Dipujuknya Allah yang suruh pujuk. Nabi Ibrahim AS ni pun sama juga. Nabi Ibrahim AS dipujuk. Pujuknya, cara Allah pujuk Nabi Ibrahim disebut. Sebut kepada orang, pada Ibrahim tu, ada kekasih yang rasa tak suka berjumpa dengan kekasih. Bila lama tak berjumpa, dia akan jadi rindu. Demikian juga dengan orang ni, tiap kali mana dekat nak menghadap depan Allah, dia kalau dia rasa dia ni kekasih Allah, dia akan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Pujuk orang mukmin ni, saya sebut tadi, yang pertama dia sebut kalimah ni. Kalimah apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang kedua, orang mukmin ni dipujuk dengan apa dia? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ni kalimah yang malaikat akan pujuk. Wahai orang yang beriman pada Allah, kamu jangan takut. Alla takhafu
wala tahzanu, dan jangan kamu rasa duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira terhadap syurga yang telah dijanjikan oleh Allah pada diri kamu itu sendiri. Yang ni dalam pada diri kitanya waktu mana kita dekat nak meninggal dunia ni, Allah jadikan pada kitanya malaikat-malaikat tu memujuk orang mukmin. Mujuk orang mukmin ni dengan tujuan nak suruh kita ni jadi rasa bangga. Tu yang datang berpeluh atas dahi tu. Peluh atas dahi. Orang mukmin, Rasulullah sebut, kalau dia di kalangan ahli syurga, dinampak peluh atas dahi dia. Peluh atas dahi. Kemudian keluar air mata dia ni. Tanda kita mukmin. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Bila kita menghadap depan Allah nanti, biar kita dapat nikmat ini. Nikmat dekat nak menghadap depan Allah. Biar jangan kita ni dalam keadaan rasa takut sungguh. Tapi yang menyebabkan kita jadi rasa takut ni punca kita tidak ada ilmu. Tapi kalau kita dah ada ilmu, kita dah tahu dah suasana yang kita nak lalui. Bila kita nak menghadap depan Allah. Yang menyebabkan di waktu ini senang untuk kita rasa gembira saat mana kita dipanggil menghadap depan Allah. Mesti jemaah kata, ustaz sedap je ustaz suruh jangan takut. Kena pada ustaz baru tahu dia. Kita sebut demikian kan. Ustaz pun takut juga. Dia takut kalau kita tak ada ilmu. Tapi kalau kita dah ada ilmu, kita tak datang rasa takut kita ni. Bila kita dah tahu dah, lepas pada kita masuk dalam kubur nanti, kita dapat nikmat syurga. Untuk apa lagi kitanya nak rasa takut? Kalau kita tahu dah, kan kalau kita duduk tak terbang, bila nak landing, tengok gelap pekat je. Awan yang tebal kat bawah. Kemudian tahu pula hujan, ribut pula kat bawah. Nampak pula kilat macam-macam. Kita ni atas kapal terbang ni berdebar kan. Tapi kalau kita tahu, pilot kata boleh turun dengan samat. Katanya pilot boleh turun dengan samat. Cuma kita kena lalui juga kejap. Tapi bawah nanti nikmat. Katanya pilot. Kita tak jadi rasa takut lah. Tak apalah, lalu sekejap. Kerana depan nanti kita dah tahu dah di mana landing dengan keadaan yang samat. Itu yang pada diri kita akan jadi demikian. Tapi kalau kita bela ataupun kita ni tak tahu benda apa yang akan berlaku depan. Tu yang menambahkan lagi ketakutan. Batu Islam disuruh hidup kita ni belajar. Di antara benda yang kena belajar sangat, belajar bila kita nak mati tu macam mana. Saat mana roh kita nak dicabut tu macam mana. Kemudian saat mana kita dimandikan jenazah, diusung sampai ke kubur tu macam mana. Bila kita tahu semua keadaan demikian, tak datang rasa takut, rasa bimbang pada kita saat mana kita menghadap di hadapan Allah. Yang jadi takut ni, punca kita ni tak ada ilmu terhadap keadaan yang kita akan lalui itu. Malaikat maut menyampaikan hal itu kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun berkata, benar, Tuhanku, aku sudah sangat rindu untuk bertemu dengan kamu. Ni Nabi Ibrahim AS disebut demikian. Ya Allah, aku suka sangatlah nak jumpa dengan kamu. Macam orang mukmin ni kan. Kita ni bila kita hidup atas dunia ni, banyak je ujian. Kita lalui ujian yang kita lalui ni. Bila kita lalui sampai satu ketika kita akan tanya, ya Allah, lambat lagi ke aku nak habis ujian ini? Lama lagi ke aku nak menanggung ujian yang sebegini dalam diri kita ni? Lalu kita dengar ayat Al-Quran Karim sebut, orang mukmin ni bila dia tanggung ujian, lepas pada ni dia menghadap depan aku, dia akan tenang menghadap depan aku. Kita pun rasa lapang jadi kita. Rasa lapang terus. Lalu kita tak sabarlah bila nak jadi tenang ni. Tak sabar ni Allah sebut, kamu boleh untuk menanggung ujian jadi ringan bila? Lepas pada kamu mati. Kamu kena melalui proses kematian. Kita kata tak apalah, proses mati pun matilah. Yang pentingnya kita boleh jumpa dengan Allah. Saat mana kita berjumpa dengan Allah tu, Allah dah sedia dah tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang pada kita dipanggil demikian. Kita kan bila kita pergi ke Mekah, ke Madinah, kita berjalan, musafir kita ni naik kapal terbang, penat kan? Kadang-kadang terpaksa tukar kapal terbang. Turun transit dekat Dubai, transit dekat Istanbul, transit dekat berapa buah negara. Kadang-kadang transit tu panjang pula masa. 8 jam, 6 jam kadang-kadang kita jadi demikian. Kita naik lagi kapal terbang. Sampai dekat Jeddah, naik bas pula nak pergi ke Madinah. Penat lagi kita, 6 jam pula nak pergi ke Madinah. Tapi kita boleh kuat, jiwa kita boleh sampai juga di Madinah. Kenapa kita boleh? Kerana kita tahu sampai di Madinah, masuk hotel, tidur terus. Senang kita. Kita pun rasa lapang pada diri kita.
Maknanya kita tahu benda yang akan kita lalui. Tapi kalau kita tak tahu benda apa yang kita nak lalui, kita jadi penat memikirkan lambat lagi ke. Sebab tu kalau kita pergi tempat yang kali pertama kita berjalan, biasanya kita akan rasa apa dia? Jauh perjalanan kita. Kita pergi tak pernah lagi sampai ke sebuah tempat. Misal contoh, kita akan rasa perjalanan tu jauh. Orang-orang kita ni biasa sebut demikian. Tapi bila kita balik kita rasa jadi kejap je. Kenapa kita rasa jadi kejap? Kerana kita dah lalui saat yang kita sampai di masa yang kita sampai tempat yang demikian. Yang ni yang digambarkan dalam kitab ni. Bila kita dekat nak menghadap depan Allah, Allah jadikan pada diri kita ni ketenangan dengan keadaan yang demikian. Bila kita benar-benar hidup dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Dengan syarat kita ni jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kemudian malaikat maut kemudian memberi wangi-wangian. Bila dekat nak meninggal dunia, wangi-wangian itu sampai lalu menciumnya dan mencabut nyawanya. Ini ada setengah ulama disebut, bila dekat nak meninggal dunia, kita diminta supaya sunat. Siapa yang dekat nak meninggal dunia, ambil minyak atar tu sapu atas dahi. Sapu atas dahi. Orang yang dekat nak meninggal dunia tu kita letak atas dahi ni. Dia bang wangi. Bila bang wangi, roh ni senang keluar daripada mata seseorang. Sebab tu disunatkan sapu minyak atar tu di atas dahi. Di atas dahi ni. Minyak atar tu biar minyak atar yang bang wangi lah. Minyak atar yang paling digemari oleh Rasulullah dipanggil misk. Misk kasturi dipanggil demikian. Kasturi ni dia ada dua. Satu miskul abiyat, satu miskul aswad dipanggil. Kasturi warna hitam, satu lagi kasturi warna putih. Dua-dua ni digemari di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ada, dia panggil keadaan-keadaan yang tertentu. Rumah kita ni jangan tak ada langsung minyak atar, jangan. Biar ada juga dalam rumah tangga kita ni minyak atar. Cadang-cadang untuk siapa kita sebut? Untuk kita lah. Biar bagi tahu pada anak-anak kita, kalau dekat mama nak menghadap depan Allah nanti, letak minyak atar. Kerana apa dia? Kerana roh ni akan senang keluar daripada jasad yang terbang minyak atar wangi-wangian ini. Di atas dahi kita ni kita letak benda yang sedemikian rupa. Sama juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS ni, bila dekat nak meninggal dunia, diberi bangwan wangi daripada syurga Allah. Bila bang wangi saja menyebabkan roh ni nak terikut. Nak ikut dengan bangwan tadi. Menyebabkan senang roh ni keluar daripada jasad seorang. Itu diajarkan kita ni, kalau ada orang yang susah-susah nak menghadap depan Allah, jangan sibuk nak buka atap rumah, jangan. Bila ada orang yang dia payah nak menghadap depan Allah, jangan sibuk kita sebut ni bawa belaan ni, kita sebut demikian. Jangan. Tetapi mungkin Allah sedang kafarah dosa dia. Bila Allah kafarah dosa dia, benda apa yang kita kena buat? Kita kena letak. Yang pertama baca surah Ar-Ra'du. Rasulullah pesan kepada kita kan, baca surah Ar-Ra'du. Baca ulang-ulang. Surah Ar-Ra'du ni memudahkan roh keluar. Ataupun baca Yasin. Baca Yasin, roh senang keluar. Ataupun apa dia? Wudukkan dia. Ataupun apa lagi? Ni minyak atar atas dahi. Semua ni memudahkan roh ni keluar. Suatu saya nak sebut sikit lagi kan. Wangi-wangian ini. Suatu bila kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, kena pakai pakaian yang kita gambarkan itulah pakaian hari pertama kita di barzah. Itu cara demikian. Jangan kita tiru Aidilfitri ni, tiru artis-artis, jangan. Jangan sibuk nak tiru pelakon-pelakon, jangan. Tapi tiru siapa? Tiru orang mukmin menghadap depan Allah. Kerana hari pertama di barzah tu, itulah gambaran hari raya yang pertama dalam hidup kita. Gembiranya kita dalam kubur. Orang dalam kubur ni wangi-wangian. Pakai baju baru kan? Pakai baju baru. Bila anak-anak kita tanya, kenapa kena beli baju baru? Kita jawab pada anak-anak kita. Sebab bila kita masuk kubur, kita nak pakai dalam keadaan pakaian baru. Kemudian dalam keadaan yang paling bersih, paling cantik, kita menghadap depan Allah. Bila anak-anak kita tanya, kenapa kena pakai wangi-wangian nak pergi masjid, nak pergi semayang ni? Kita jawab, kerana orang dalam kubur semua berwangi. Waktu mana nak menghadap depan Allah? Waktu mana mereka dia menghadap depan Allah, Allah jadikan wangian pada mereka tersebut. Kemudian anak kita tanya lagi, kenapa kita kena mengunjung? Pergi ziarah menziarahi. Kita sebut, TV tutup bila hari raya. Kita pergi diajar supaya apa dia? Ziarah menziarahi. Kita jawab,
orang dalam kubur saling kunjung mengunjungi. Waktu mana hari pertama berada di alam barzah. Tu sama je. Satu, kita jangan tiru orang nyambut raya ni. Raya orang mukmin ni dia ada cara tersendiri. Raya yang sebenarnya kitanya, macam mana kita, waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Itulah beraya yang paling utama dalam hidup kita. Orang kita tak, bila sambut hari raya, terlekat lagi budaya kolonial yang lama ini. Lama sangat dah kitanya. Cara kitanya. Sambut raya je, cara adat, bukan cara ibadah. Jangan begitu. Bila kita sambut raya ni, kita kena ingat kita sedang beribadah pada Allah. Menyambut hari raya tu Allah tahu. Manusia ni, bila sambut hari raya, dia suka riuh-riuh. Sebab orang barat, bila dia nak riuh, orang kafir ni, kalau dia nak riuh, dia main mercun, dia main bunga api, dia buat benda demikian, joget, menari, dia nak riuh. Tapi Allah, bila dia tahu hamba-hamba dia ni nak riuh, dia buat macam mana? Allah suruh kita takbir, tahmid, tasbih. Ni cara riuh bagi orang mukmin. Orang mukmin meriuhkan dengan cara kita bertakbir, bertasbih, bertahmid pada Allah tu. Itulah cara meriuhkan suasana di kalangan kita. Tak ada dah kan kita kan. Cuma ada di kalangan kita yang hidupkan malam raya, takbir rumah ke rumah tu kan. Takbir rumah ke rumah. Yang tu ada lagi yang demikian. Yang sebaik-baiknya pada malam raya tu, start daripada malam raya tu, takbir ni bersahutan dalam rumah tangga kita. Masing-masing riuh rumah tangga dengan bertakbir kepada Allah SWT. Cuma takbir Melayu ni takbir sayu dia panggil macam. Takbir Arab ni tak sama dengan takbir kita. Cuba para hadirin sekalian dengar takbir Arab kan. Semangat je dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira. Dia takbir mudah je dia. Tapi datang orang Melayu kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah mula meleleh air mata dia. Orang tanya, kenapa meleleh air mata? Tak balik kampung dia. Yang tu rupa-rupanya dia ni. Anda ingat waktu mana anda belajar kat Mesir dulu? Pelajar Melayu ni, dia tunggu habis orang Arab Mesir turun daripada masjid. Lalu kami nak raya cara Melayu. Cara Melayu. Orang Arab Arab Mesir bagi peluang. Kumpul semua orang Melayu ni. Orang Arab lepas pada mereka turun masjid, kami naik atas masjid, kemudian takbir raya cara Melayu. Bila takbir raya cara Melayu, terguling-guling Arab mendengarnya. Tawa dia. Dia dengar tu, dia kata, kita tanya kenapa kamu ketawa? Very romantic dia sebut. Terlalu romantik sangat dia sebut. Takbir Melayu dia panggil. Orang kita kan takbir mendayu-dayu je takbir. Tu yang menyebabkan kita ni tak rasa gembira kita tadi. Tapi hari raya timbul jadi rasa sedih pula. Sedih punca apa dia? Ni punca tak boleh balik kampung tahun ni, bukan giliran rumah kita, giliran mertua pula misalnya. Yang semua benda demikian menyebabkan kita ni jadi sentimental terhadap hari raya. Padahal hari raya ni gambaran kegembiraan kita dalam kubur nanti. Tu cara kita. Kalau kita nak tengok macam mana kita dalam kubur nanti, tengok hari raya kita tu lah. Hari raya pertama kita tu, macam itulah kita dalam kubur nanti. Tu gambaran yang kita sedang tunjukkan dalam hidup kita. Sebab tu Allah jadikan bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan ni bukan untuk bersiap sambut hari raya, tapi bersiap untuk masuk kubur seorang-seorang. Ni sebab tu Allah jadikan Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Ramadan ni bukan nak suruh kita ni nampak Ramadan tahan makan begitu saja. Tidak. Hikmah di sebalik tahan makan ni apa dia? Hikmahnya nak ajar, bila kamu menghadap depan Allah nanti, kamu jangan terkejut. Jangan kamu terkejut bila menghadap depan Allah. Kerana apa dia? Kerana ramai orang kita ni hidup dalam keadaan leka hanyut je dengan dunia. Tapi bila dipanggil menghadap depan Allah, boleh terkejut. Tengokkan orang kita. Sebab tu Allah jadikan bulan Rejab, bulan Sya'ban. Bulan Rejab, bulan Sya'ban ni nak suruh kita ni bersiap awal. Nak masuk bulan Ramadan. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya masuk bulan Ramadan, kita ni ringan je dengan bacaan Quran. Orang yang tak pernah dengar kuliah tazkirah, dengar dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban. Bila masuk Ramadan, biasa je dia dengar tazkirah ni dalam hidup dia. Orang yang tak pernah, dia tak jadi terkejut pada diri dia. Orang tak pernah derma, tolong derma bulan Rejab, bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan ni, jadi biasa je derma. Kerana dia dah latih
dalam diri dia. Sama juga orang tak pernah datang ke surau ke masjid. Siapa yang tak pernah datang ke surau ke masjid itu tolong datang ke surau ke masjid. Bulan Rejab, bulan Syaban. Tidak masuk bulan Ramadan, ramai di kalangan kita masuk je Ramadan, masjid dan surau terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula. Masjid ni pun masjid terkejut kan. Awal Ramadan penuh je orang. Ni dah kurang dah orang ni. Dah mula kurang dah. Tinggal 2-3 saf dah. Dia panggil demikian. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim je yang ada. Yang lain ghaibul ghaib semua dah dia panggil. Punca apa dia? Punca kita tak bersiap. Tak bersiap dalam hidup. Jangan begitu. Hidup ni kena bersiap. 10 akhir Ramadan, jangan tinggal dah masjid ni. Awal Ramadan, ibu-ibu, kalau ibu-ibu tengok orang datang ramai masjid ni, tak muat kita. Tak tahu nak parking jauh dan sebagainya. Keselamatan kita pun tak menentu. 10 di awal Ramadan, tak apa solat kat rumah. Solat tarawih kat rumah, tak apa. Semayang Rasulullah kan, malam pertama Rasulullah solat di masjid. Malam kedua di masjid. Malam ketiga Rasulullah solat di rumah. Nak sebutnya apa dia? Boleh pada diri kita demikian. Tapi jangan tinggal bila? Jangan tinggal 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan jangan. Di awal Ramadan ni bagi peluang pada geng-geng terkejut datang dulu dia panggil. Manakala kita ni yang tak terkejut ni relax-relax je. Semayang kat rumah lah. Semayang 2 rakaat. Berhenti kejap buat kuih semperit dulu misal contohnya. Kemudian semayang sambung balik. Semayang rehat-rehat je di kalangan kita. Jangan bekerja-kerja di kalangan kita. Ni tak perlu nak sawak-sawak, tak perlu. Kan duduk kat rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam bilik dia ni, riuh dia ni seorang-orang. Tak perlu. Sarawak ni orang Melayu kita je buatnya. Orang Arab tak buat-buat pun. Orang Arab datang tempat kita ni naik pening kepala Arabnya. Nak sebut fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, tak ada pun. Orang Arab Mekah, dia solat 4 rakaat, dia rehat dulu. Dia rehat dulu, dia tawaf di Baitullah. Tawaf dulu. Tawaf sebanyak 7 pusingan. Siap 7 pusingan Arab Mekah sebelum ini. Kemudian dia pun sambung balik 4 rakaat balik. Tu orang Arab Mekah dia solat 8 rakaat. Cara sebelum daripada ini mereka lakukan demikian. Orang Arab Madinah dia tahu Allah. Untunglah orang Arab Mekah dia boleh tawaf. Kami ni tak ada tempat nak tawaf. Sahabat-sahabat di Madinah ni buat macam mana? Dia kata kita nak gandakan dengan dia, kita semayang jadi 20 rakaat. Lawan dia tersebut. Tu dia jadi 20, dia jadi 8. Dia panggil demikian. Ni di kalangan kita ni. Ni orang kita ni Aceh berkelahi ni 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah berkelahi 30 ke 38, 30 ke 38. Dia benda-benda yang demikian. Akhirnya bertelagah setengah masjid tu siap parking ada dua puak. Parking 8 dengan parking 20 dia panggil. Ni sampai tahap demikian. Anak pernah ceritakan jemaah kan. Satu tempat tu anda pergi tu solat, bila anda naik je nak solat tarawih, bila datang duduk sebelah, bila cuit ustaz, malam ni ustaz tazkirah kan? Anak kata ya, anak tazkirah. Lepas 8 rakaat ya ustaz tazkirah. Anak kata ya lah, tak apalah. Lepas 8 rakaat pun kita tazkirah lah. Cuma ustaz tazkirah tu ustaz bantai sikit geng-geng 8 tu ustaz. Bantai sikit geng-geng 8. Kita tanya bantai. Yelah geng-geng 8 ni lepas 8 rakaat dia balik terus. Kita kata apa masalah dia baliknya? Lah ustaz tak faham dia sebut. Dia orang ni kalau dia balik terus tak apa juga. Dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu ustaz dia. Dah kita geng-geng 20 ni tak khusyuk dia tu. Teringat ni teringat habis cendol. Orang kita kan nak sebutnya kita ni hilang nilai. Ramadan ni Allah jadikan dengan tujuan bersiap untuk masuk kubur. Nak siap masuk kubur. Jangan kita nak marah. Imam baca panjang-panjang, relax lah kita. Semayang. Kalau kita baca dalam sirah, Rasulullah kan, Huzaifah ibn al-Yaman dia cerita, aku solat dengan Rasulullah. Satu malam tu, Rasulullah baca surah Al-Baqarah, rakaat yang pertama. Baca surah Al-Baqarah tu, aku ingat satu ayat mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah bagi habis satu surah tersebut. Habis surah tersebut, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah sambung surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa tu, rukuklah Rasulullah tersebut. Tak rukuk, Rasulullah ulang baca surah Al-Imran pula. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah intidal. Selama mana Rasulullah intidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Cuba kita salat dengan Rasulullah.
Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak kena gaya. Sambil taubat nasuha kita. Tak pernah solat macam. Kita ni untuk imam baca sabih isma rabbikal a'la pun nak marah dah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna. Nak sebutnya kita ni. Tak rasa langsung dengan suasana solat kita tu, biar rasa dengan suasana kematian kita. Ya, anggaplah ni kod Ramadan terakhir dalam hidup aku. Ni kod solat yang terakhir dalam hidup aku. Biar kita rasa demikian. Tu je jadi seronok tu. Ana solat dulu kan dekat Mesir. Solat dengan Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril sekarang dia kena halau kerana dia tak setuju dengan Perdana Menteri As-Sisi. Yang menyebabkan dia kena halau ke Amerika Syarikat. Syekh Muhammad Jibril, bukan malaikat Jibril. Syekh Muhammad Jibril. Malam 27 Ramadan ni 1 juta orang datang solat. 1 juta jam jalan, tutup jalan. Kemudian TV buat siaran langsung malam 27 Ramadan. Baca biasa je. Sabbih isma rabbikal a'la amma yatasaalun ambasa wa tawalla. Ayat macam tu je. Makmum ni bergekar. Ketar ni. Solat tu Arab sebelah kanan ni ketar ni ketar. Solat tu takutnya bila dengar ayat yang dibaca tadi. Sampai illa masya Allah. Anda ingat waktu mana Sabbih isma rabbikal a'la tu dia baca tu sampai illa masya Allah, bom tumbang. Takut sangat. Mengelupur bikah bangun balik. Allah akad takbir, Allahu akbar. Takut sungguh. Kita ni tumbang juga tertidur dah rupa-rupa. Orang kita kan. Nak sebutnya bezanya kita dengan mereka. Ni nak gambarkan satu, nak sebut tajuk kita ni ialah nak cerita tentang walaupun kita buat apa pun kita ingat terhadap mati kita. Kerana nikmat yang paling besar dalam hidup kita bukan nikmat di dunia. Nikmat yang besar dalam hidup ialah nikmat dalam kubur. Bila masuk dalam kubur tu, kita rasa nikmat. Para hadiskan ada rumah besar macam mana pun, kereta mewah hebat macam mana pun, harta benda banyak sebanyak mana pun, semua ni tidak melambangkan kenikmatan. Tetapi bila lambang kenikmatan kita? Bila kita masuk kubur. Bila masuk kubur je, kubur kita terluar je. Nikmat terus. Beruntung dah hidup. Alhamdulillah aku diberi nikmat itu pada diri kita ni. Satu, Rasulullah gambarkan cerita ni yang berlaku pada Nabi Ibrahim ni. Bila sebut saja untuk menghadap depan Allah, diberi wangi-wangian tersebut, roh ni keluar je. Nak ikut terus. Kerana apa dia? Kerana tahu dah dapat nikmat yang jauh lebih nikmat daripada kehidupan di dunia ini sendiri. Abu Syekh menuturkan riwayat dari Muhammad bin Al-Munkadir bahawa malaikat maut pernah berkata kepada Ibrahim AS, sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkanku untuk mencabut nyawa kamu dengan cara yang mudah seperti yang aku lakukan terhadap nyawa seorang mukmin. Ibrahim berkata, aku mohon kepada kamu dengan hak Tuhan yang mengutuskan kamu agar kamu kembali menemuinya untuk menangguhkan kematianku. Mula-mula malaikat maut bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, Allah suruh datang cabut nyawa kamu. Kata Nabi Ibrahim, aku minta sangatlah supaya kamu bagi tahu pada Allah jangan cabut lagi. Bila begitu malaikat maut kemudian berangkat dan mengatakan, sesungguhnya kekasih kamu memintaku untuk menanyakan pada kamu tentang dirinya. Malaikat maut bagi tahu pada Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim kekasih kamu tu dia bagi tahu tak nak lagi untuk mati. Tak nak mati sekarang. Allah berkata, kembali dan katakan padanya bahawa Tuhannya mengatakan seorang kekasih selalu mengharapkan bertemu kekasihnya. Kalau betul dia ni kekasih aku, setiap orang yang dikasihi, dia akan rasa nak sangat berjumpa dengan yang dikasihi. Kalau dia rasa dia kekasih aku, mesti dia rasa gembira untuk berjumpa dengan aku. Itu cara Allah ajar kepada apa dia yang disebut dengan diajar pada Nabi Ibrahim AS ini. Malaikat pun segera mendatanginya. Ibrahim berkata, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Bila bagi tahu pada Nabi Ibrahim, Allah sebut pada kamu, kalau betul kamu ni kekasih Allah, mesti kamu suka untuk berjumpa dengan Allah. Lalu Nabi Ibrahim jawab, sekarang juga aku nak berjumpa dengan Allah. Cabutlah nyawa aku ni. Itu cara demikian. Kemudian malaikat segera mendatangi Nabi Ibrahim. Kemudian disebut lagi, engkau
Malaikat pun segera mendatangi Ibrahim, kata, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kami. Apa engkau tidak ingin meminum sesuatu terlebih dahulu? Tanyanya lagi. Malaikat tanya Nabi Ibrahim, kamu tak nak minum ke? Tak nak minum dulu ke? Dah nak mati ni kan? Dah nak cabut nyawa ni. Lalu Nabi Ibrahim jawab, tak, minum pun tak sempat dah sekarang. Minum pun tak sempat. Padahal orang dekat nak meninggal dunia ni, dia akan jadi haus. Dia jadi dahaga. Satu kalau orang nak meninggal dunia, setengah-setengah di kalangan kita dia akan minta air. Minta air. Dia sebut air, dahaga. Dia sebut, kita pun bagi minum air. Kita ingatkan dia dahaga sungguh. Lepas pada kita bagi minum air tu, meninggal dunia terus. Sepatutnya, bila dia minta air tu, kita diajar supaya apa dia? Sebut dulu la ilaha illallah. Kita tukar. Ni kena ingat ni, jemaah sekalian. Bila siapa saja yang dekat dengan kita, dekat nak menghadap depan Allah, dia dahaga. Bila dahaga, dia akan minta air. Dia minta air. Bila dia minta air tu, dia minta air, kita tukar terus pada dia. Tukar terus. Boleh bagi air. Ucap dulu la ilaha illallah. Sebut dulu la ilaha illallah. Dia pun sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ambil air, kita bagi. Itu cara demikian. Jangan terus, bila dia dahaga tu, dia sebut air, nak air, kita pun cari air. Cari air, bagi air dulu. Lepas tu baru kita nak ajar. Biasanya terlambat. Ulama-ulama ajar, bila dia minta sesuatu, suruh dia mengucap dulu. Bila dia mengucap, lalu kita selesaikan hajat yang diinginkan itu. Lepas tu jangan cakap lagi. Jangan tanya. Dah bagi minum air tu, kita tanya, sedap. Kita tanya pula pada dia. Nak air minum ais tak? Kita tanya. Kita sebut pula pada dia. Dia bercakap lagi, jangan bercakap. Biar dia minum air. Minum air tu maknanya saat tersebut dia akan menghadap depan Allah dalam keadaan demikian. Nabi Ibrahim jawab, tak. Orang yang dahaga, orang dekat nak meninggal dunia ni, kalau dia beri air 7 lautan sekalipun, tidak akan hilang dahaga yang dia dah. Saat mana dia hampir dengan kematian. Bila dekat nak meninggal dunia tu jadi dahaga. Satu, bila masuk dalam kubur, Allah bagi mula bagi makan pada orang dalam kubur di kalangan ahli syurga. Dia ada makanan yang Allah sediakan. Masuk saja dalam kubur, bila kubur kita berubah menjadi taman pada taman syurga, minuman terus. Allah sediakan minuman. Bangkit di akhirat sama juga. Bila bangkit, dahaga. Dahaga dalam kubur ni satu. Kemudian bangkit, dahaga lagi. Allah bagi minum lagi. Satu orang berkejaran ke Telaga Kausar itu. Kenapa ada Telaga Kausar? Kita kata banyak-banyak benda. Kenapa yang Rasulullah cerita Telaga Kausar? Kerana dahaga yang amat sangat. Di padang mahsyar ni dahaga. Dahaga yang amat sangat. Kemudian bila kita dah masuk dalam, kita dah minum air Kausar ni, hilang dahaga. Mudah-mudahan semua kita dapat minum insya-Allah. Depan nanti kita akan jumpa tajuk yang cerita tentang mengenai Telaga Kausar. Macam mana keadaan Telaga Kausar itu? Siapa yang layak untuk minum di Telaga Kausar yang dituang oleh Rasulullah sendiri? Rasulullah sendiri tuang setiap di kalangan kita ni untuk minum ini sendiri. Bila melalui titian sirat, dahaga pula. Masuk dalam syurga, sebelum masuk syurga tu ada sungai kat depan syurga ni. Sungai dipanggil Nahrul Hayah. Nahrul Hayah ni sungai yang mengalir indah depan ini sendiri. Bersih dulu situ. Bersih. Minum. Masuk syurga. Masuk syurga, Allah sediakan hidangan. Hidangan terus masuk dalam syurga. Bila masuk syurga tu, hidangan apa yang kita mula-mula dihidang oleh Allah pada ahli syurga? Ulama jawab, Rasulullah jawab, hati ikan paus. Hati ikan paus. Bila kita masuk je, Allah hidangkan hati ikan paus untuk kita makan. Ada orang jawab, Allah Ustaz, tak selera lah Ustaz. Tak selera. Saya pernah cerita ni, ceramah ni, satu tempat, ada jemaah yang datang. Lepas pada saya ceramah, dia datang dicuit. Ustaz, betul ke hati ikan paus Ustaz? Kalau betul hati ikan paus Ustaz, tak selera saya dia sebut. Saya tengok dia, betul ke kamu masuk syurganya? Gitu. Biar confirm dulu masuk syurga. Sedap dia nak minta tom yum dah. Nak minta burger lah. Konon-kononnya. Jangan harap lagi. Allah sediakan hati ikan paus tu pun selera yang amat sangat nanti. Ya Allah jadikan. Biar confirm kita masuk syurga dulu. Ni syurga tak confirm lagi, dah mula tak selera dia panggil. Macam gaya orang kita kan. Ada yang disebut, Ustaz, betul ke malaikat rokit dan atik ni dicatat Ustaz?
Kita kata, ya, dia catat amalan kita. Kalau dia catat ustaz, kita mengumpat laju sikit ustaz dia. Biar dia tak sempat nak catat. Sedap dia sebut demikian. Kita sekarang kita tak jawab. Malaikat rakib atid dia tak catat dah. Dia rakam. Laju mana kamu nak? Itu cara nak sebutnya. Masyarakat kita ni ada je benda yang dia nak jawab kan. Setelah itu malaikat maut meminta pada Nabi Ibrahim agar menafas. Bila nak cabut nyawa ni, nafas kejap. Bila bernafas, supaya dia dapat mencium bau mulutnya. Kemudian, lalu dia mencabut nyawanya saat itu juga. Nafas. Bila kita nafas, bau kan bawah ni, mulut kita ni. Kita ni kan, kadang-kadang, kita bercakap je, kita pun tarik nafas. Saat tu, bau mulut kita. Tanda apa dia? Tanda kita hidup lagi tu. Anda hidup lagi. Tu cara demikian. Dalam keadaan sebegitu, lalu dicabut nyawa. Cabut nyawa ni menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam. Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Daud adalah orang yang mempunyai ghairah yang sangat besar, cemburu yang amat besar. Nabi Daud ni di antara nabi yang kuat cemburu. Cemburu dia yang amat besar pada diri dia. Jika keluar rumah, dia selalu menutup pintu sehingga tidak seorang pun boleh memasukinya. Kalau dia keluar rumah, cemburu dia pada isteri dia, keluarga dia ni, dia akan kunci kat luar. Tak ada orang. Maknanya dia kunci tu, tak ada orang boleh buka. Kunci ni sendiri. Kemudian, sehinggalah dia pulang. Nabi Allah Daud demikian. Kemudian, pada satu hari, dia pernah keluar rumah. Setiba di rumah, dia menemui seorang berdiri dalam rumahnya. Ada seorang yang berdiri dalam rumah. Dia kunci pintu dah. Tengok-tengok dalam rumah. Buka-buka. Tengok ada orang berdiri dalam rumah. Bila tengok orang berdiri dalam rumah, dia lalu bertanya, siapa kamu ni? Dia tanya. Ni cerita, Rasulullah cerita ni. Nabi Daud ni di antara Nabi yang pencemburu. Dia pun tanya terus, kamu ni siapa? Dalam rumah. Dah lah aku kunci rumah. Kau boleh masuk juga ni. Macam mana ni? Yang ditanya menjawab, akulah yang tidak takut dengan raja mana pun dan tidak ada dinding yang dapat menghalangiku. Aku ni orang yang satu-satu makhluk yang tak rasa takut pada raja. Dinding setebal mana pun aku boleh masuk. Dia sebut demikian. Daud berkata, jadi kamu adalah malaikat maut. Kalau begitu kamu ni malaikat maut. Dia sebut demikian. Kemudian Nabi Daud sebut, selamat datang dengan perintah Allah. Selamat datang dengan perintah Allah. Lalu Nabi Daud melipat lengan bajunya dan tetap di tempatnya. Kemudian malaikat maut mencabut nyawanya. Itu sifat yang ada, dicabut nyawa yang disebut dengan malaikat maut ini sendiri. Ini kita ni tak menentu juga. Anda pernah cerita kan? Kita ni kadang-kadang kita balik rumah, buka pintu, tengok ada orang lelaki duduk atas sofa rumah kita. Senyum je pada kita, misal contoh. Dia waktu tersebut. Tapi kena perasaan elok-elok. Tengok lelaki tu, pastikan betul-betul. Tengok suami kita entah. Ataupun siapa dah. Kita tengok, tak pernah tengok orang ni. Tak pernah tengok orang tu, baik mengucap terus lah kita. Kerana mungkin malaikat maut. Kadang-kadang tengah bawa kereta tu, tengok ada orang duduk atas steering kereta. Malaikat maut lah terus. Sampai masuk terus. Dia panggil demikian. Kadang-kadang kita tengah borak ni, sokor ni, ketawa dengan sahabat-sahabat. Tengok malaikat maut depan. Berdiri depan muka kita. Allah. Itu yang kita tengok dalam rancangan TV kan. Dalam ada orang, yang disebut dengan jurahebah. Tengah-tengah bercakap tu, buk jatuh. Kadang-kadang, tengah jadi tengah buat kerja tu, buk jatuh. Kenapa? Malaikat maut datang. Dalam keadaan yang sebegitu cepat untuk mencabut nyawa di kalangan umat manusia. InsyaAllah kita sambung akan datang nanti cerita tentang mengenai bagaimana lagi sifat malaikat maut ini sendiri insyaAllah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, kita dah masuk dalam bulan Ramadan ini. Dan Nana sebut pada jemaah, bila masuk bulan Ramadan ni kena kejar satu je benda yang kena dapat sangat. Apa dia? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni jemaah kena tahu dia bermula daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan.
Jemaah-jemaah janganlah di kalangan kita terlepas walaupun satu malam. Terutama jangan lepas bila 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ni jemaah-jemaah kena bagi tahu pada pasangan hidup kita, keluarga kita, pastikan kitanya datang 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan meriahkan masjid tempat yang kita berada ni untuk kita ni berintikaf. Kita bertahajud, dan kalau boleh, kalau dapat macam masjid ni jauh lebih baiklah untuk kitanya berintikaf. Berintikaf. Yang umur 60 tahun ke atas ni, anda cadangkan datang je masjid ni, bincang dengan pengurusan masjid, buat apa dia, iktikaf. Duduk je, tidur kat sini, bawa bantal-bantal kain semut datang dekat masjid ni. Jangan balik lagi. Balik bila? Balik malam raya balik. Malam raya baru balik. Buat macam Rasulullah buat. Boleh jadi ni dah Ramadan terakhir dalam hidup kita, tak tahu. Kita buat dalam keadaan, boleh buat pun. Kalau masjid ni cantik sangat lah, ambil ruang ni kan, untuk orang perempuan berintikaf. Cantik sangat. Dapat pahala besar kalau kita boleh buat. Jemaah-jemaah boleh pun buat senarai elok-elok, buat susun program elok-elok. 10 akhir Ramadan jangan terlepas. Peluang untuk kita dapat malam-malam Lailatul Qadar. Tidur, bangun kat sini je. Berbuka puasa, makan, minum. Demikianlah pada kita lakukan. Hidupkan budaya iktikaf di 10 akhir Ramadan di kalangan kita ni sendiri. Yang keduanya jemaah sekalian, ana sebut juga, ananya sedang bangunkan sekolah tahfiz ni. Ananya memerlukan sangat kalau jemaah yang ada nak tanggung pelajar berbuka puasa. Dan pelajar-pelajar ana yang menghafal Quran ni, ada ramai lagi yang tak ditanggung mereka berbuka puasa. Mereka ni perlu, ana nak sangat kalau jemaah yang ada kelapangan rezeki untuk tanggung mereka selama sebulan ni berbuka puasa. Sebanyak lebih kurang RM250 je. RM250 seorang. Dalam ni ada senarai nama pelajar-pelajar yang tidak ditanggung lagi ni. Jemaah boleh je ambil nama dia, tengok berapa juzuk dah dia menghafal Quran ni. Kemudian tulis nama arwah ayah kita ke, nama kita ke dan sebagainya. Anda nak bagi nama jemaah ini kepada pelajar untuk mereka sendirinya, untuk mereka doa selama sebulan ini, doa untuk nama yang dimaksudkan ini saja. Saya pohon sangatlah kalau jemaah-jemaah ada kelapangan, dan kalau jemaah yang ada duit zakat, dan saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi. Nak siapkan masjid ni banyak lagi yang perlukan. Saya memerlukan banyak lagi. Saya sedang bangunkan asrama pelajar-pelajar tahfiz di Pahang, pelajar-pelajar tahfiz. Sama juga saya memerlukan dana tersebutlah. Kalau jemaah-jemaah yang ada rezeki, ada nombor akaun sekolah saya tu, Matan Center tu. Kemudian lepas pada tersebut kitanya para hadirin sekalian boleh bank in-kan saja dalam akaun bank tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Yang kedua dan yang terakhir saya nak sebut juga, nak sebutnya, kat luar nanti ada satu produk yang baru kita keluar untuk perubatan Islam. Produk ni produk yang disebut dengan untuk gangguan saka yang biasa kena pada kita ni sendiri. Orang kita ni kan kena gangguan saka. Gangguan saka ramai di kalangan kita. Tidur mimpi air banyak, mimpi menyusu bayi, mimpi budak-budak kecil dalam mimpi kita. Mimpi rumah-rumah lama yang kita ada ni kerap sangat mengganggu kita. Gangguan saka ni terganggu dalam hidup. Kalau saka tak terganggu, pusaka tak terganggu langsung. Tapi kalau saka ni ramai di kalangan kita tidur malam bunyi gigi, rak gigi. Bangun tidur tu rasa berat. Habis ni rasa sendi-sendi kita ni teruk. Sayanya pakat dengan sahabat-sahabat guna minyak zaitun, minyak habatus sauda. Kemudian campur dengan minyak habatus sauda, saya buat dalam bentuk krim. Krim sebegini. Krim ni para hadirin sekalian ambil sapu kat belakang. Ataupun bila kita berdiri, kita lenguh je, sapu dekat betis kita ni sendiri. Krim ni para hadirin sekalian sapu je kat belakang. Saya biasa kalau saya berjalan sikit, saya bawa yang disebut dengan yang krim ni, saya sapu kat belakang ni. Dia akan jadi ringan sikit pada badan kita. Kita jadi demikian. Sambil selawat je pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia akan menjadi kebaikan pada kita. Baru je lancar pada minggu sudah ni. Ni bukan krim pemutih ni ya. Jangan salah anggap. Ni dan jangan pula makan buat berbuka puasa.
Yang ni untuk sapu je, sapu. Cuma untuk anak-anak kita yang kecil, kita jangan sapulah. Kita anak-anak yang bawah pada 12 tahun, jangan. Itu cara saya lakukan demikian. Dan kemudian kat luar nanti parahanskan pakar-pakar ambillah pamphlet. Saya nak lancarkan satu buku pada 26 hari bulan ni, buku Ud'uni, berdoalah pada saya. Berdoalah kepada aku, pintalah pada aku. Tajuk buku ini yang kita karangnya pada 26 hari bulan nanti parahanskan boleh dapatkan pamphlet ni lah, insya-Allah. Kemudian yang ketiganya saya suka sebut juga, saya nak pergi buat haji pada tahun ni. Kalau jemaah-jemaah yang rasa nak pergi buat haji bersama dengan saya, bolehlah ambil pamphlet ni. Daftar awal-awal. Pamphlet untuk nak buat haji ni, dia ada pakej-pakej dah. Kita nak pergi tu, kita nak duduk kat mana, kemudian kita nak buat macam mana nanti. Dan jemaah nak suruh saya bawa sampai melontar, sampai bersama tu, insya-Allah. Bersama dengan saya dengan pakej haji ni lah, insya-Allah. Kalau jemaah-jemaah yang nak pergi buat haji bersama, mudah-mudahan kita dapat haji yang mabrur, insya-Allah. Itu cara sampailah kita melaksanakan ibadah haji. Ambil je pamphlet ni kat luar nanti, insya-Allah. Di samping beberapa pamphlet lain tu, parahan sekarang boleh dapatkan kat luar nantilah. Samping rasanya ada tabung sekolah saya tu lah kat luar nanti, pakar-pakar lah. Kalau kita ada ruang dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.